Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli Rabbil Alamin, Nabiyyina wa Habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi Khamis 2 hari bulan Zulhijjah 1441 bersamaan dengan 23 hari bulan 7 2020, kita dapat mulakan siri yang baru, iaitulah dipanggil Hizb Al-Mufassal. Hizbul Mufassal ni surah yang ayat dia pendek-pendek, iaitulah daripada surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat iaitu surah yang ke-49 di dalam juzuk yang ke-26. Juzuk 26, surah yang ke-49. Buka dalam mushaf, kita baca beberapa ayat. Surah Al-Hujurat. Dalam pimpinan Ar-Rahman, muka surat 1136, pimpinan Jawi 1136. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un 'alim. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. Surah Al-Hujurat, muqaddimah surah. Di mana surah Al-Hujurat, surah ini diturunkan di Madinah. Tengok dalam muqaddimah pimpinan, surah ini madaniyatun inda jami'il ulama siwa qaulin syaz wala yu'taddu bihi. Maknanya surah ini madaniyah. Sebab apa? Dia cerita tentang orang mari rumah Nabi, duduk bising dekat rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka rumah di sini iaitulah dipanggil Hujurat. Dia mengandungi 18 ayat. Dinamakan Al-Hujurat dengan makna bilik-bilik, tempat tinggal isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa radiya anhunna jami'an. Nabi ni orang tak panggil rumah, dia panggil hujurat, maknanya bilik-bilik je. Sekeliling masjid Nabi tu ada sahabat ni isteri rumah dia.
1, 2, 3, 4 ni hujurat mana bilik. Tidak kata rumah sebuah-sebuah banglo, tak. Bilik pula luar mana, kita akan tengok nanti, masya-Allah tabarakallah. Rumah dia bilik Nabi ni sekadar, kalau rumah Aisyah boleh muat 4 buah kubur. Tu ya rumah dia. Lepas tu ada tempat orang panggil tempat sahah sikit, ada ruang sikit. Tu ya rumah. Ulama tabi'in masuk dalam rumah Nabi, dia nak ukur akak tangan siapa ke atap. Rumah kita lah ni 2 tangga naik nak tukar bola apu. Dan akak tangan sentuh tangan tu ke atap. Allahu Akbar. Kerana pada ayat 4 Allah Ta'ala menegur beberapa orang dari kalangan orang-orang Arab Badui, penduduk desa yang datang menghadap Nabi di Madinah. Semasa mereka hendak berjumpa Nabi SAW, mereka memanggil-manggil Nabi SAW dari luar bilik, luar hujrah, tempat tinggal baginda, dengan cara yang kurang hormat. Perihal mereka lebih lanjut akan diterangkan pada ayat yang ke-14. Intisari kandungan menerangkan akidah kepercayaan dan hukum-hukum, juga ada peraturan berdasarkan akhlak yang terpuji. Karena itu para ulama, sebahagian ulama menamakan surah Al-Hujurat dengan surah Al-Adab wal Akhlak. Sebab kita mula ayat pertama, adab kita dengan Allah, adab kita dengan Nabi SAW, kemudian adab kita sama-sama kita di dalam menerima berita dan lain-lain lagi. Serta larangan-larangan mengenai perkara-perkara yang terkeji yang sewajibnya dijauhi, supaya dengan itu dapat membentuk masyarakat Islam yang diradai oleh Allah Azza wa Jalla. Pada awal surah ini Allah Ta'ala mengingatkan orang-orang yang beriman supaya janganlah mereka memandai-mandai melakukan sesuatu perkara sebelum mendapat hukum atau kebenaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diperintahkan janganlah mereka mengangkat suara mereka semasa bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi suara cakap baginda. Mereka juga disuruh menyelidik kebenaran berita yang disampaikan kepada mereka oleh seseorang yang fasik, supaya mereka terhindar dari melakukan sesuatu yang membahayakan orang lain. Dalam hal yang lain pula ditegaskan, jika dua puak dari kalangan orang-orang Islam bergaduh atau berbalah atau berperang, makalah didamaikan. Jika salah satu puak di antaranya berlaku zalim kepada satu puak yang lain, maka hendaklah mereka melawan. Hendaklah mereka melawan puak yang zalim itu sehingga ia kembali mematuhi perintah Allah. Jika ia kembali patuh, maka hendaklah didamaikan dua puak itu dengan adil menurut hukum Allah. Lalu ditegaskan bahawa orang-orang Islam adalah bersaudara, maka sudah sewajibnya mereka bersatu padu dalam suasana yang aman damai. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam supaya mereka sentiasa sopan santun dan berakhlak mulia. Oleh itu janganlah suatu puak, sama ada lelaki atau perempuan, mencemuh dan merendah-rendahkan puak yang lain, kerana harus boleh jadi puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka. Jangan pula mereka menyatakan keaiban setengahnya yang lain, dan janganlah mereka memanggil antara satu dengan yang lain dengan gelaran yang buruk. Juga dilarang daripada menaruh sangkaan yang buruk yang membahayakan orang lain, dan jangan mencari-cari kesalahan orang, dan janganlah setengahnya mengumpat yang lain. Setelah itu Allah Ta'ala menerangkan dasar persamaan yang sejati, bahawa Allah telah menciptakan umat manusia dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, berpuak, supaya mereka berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan lain. Sesungguhnya orang yang semulia-mulianya di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya
bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Itu muqaddimah dalam kitab pimpinan. Kali ini kita pergi kepada perbincangan para ulama tentang surah Al-Hujurat. Surah Hujurat ini dipanggil awwalu hizb al-mufassal. Apa makna hizb al-mufassal? Maknanya surah-surah yang ayat dia pendek-pendek. Ada ulama kata bermula daripada surah ni, surah Al-Hujurat. Ada juga daripada surah Qaf. Ada yang lepas pada ni, lepas pada surah Hujurat ni Qaf. Fi asyrati aqwal, ada 10 pandangan ulama. Sampailah bermula daripada Hujurat atau Qaf sampai kepada surah Qul a'udzu birabbin nas. Itu dia panggil surah yang hizb al-mufassal, maknanya pendek-pendek. Ada juga dia panggil lagi kemudian al-mi'in, ada yang dia panggil qisar al-aswar, macam-macam istilah. Yang pentingnya bermula di sini. Sebab apa dinamakan mufassala? Likasratil fasli baina suwarihi bil basmalah. Surah mufassal maknanya pendek, terpisah, sebab dipisahkan di antara dua surah itu dengan bismillah. Satu, sebab nama dia. Waqila, ada juga pendapat yang mengatakan kerana pendek bilangan-bilangan ayat dia, 18, 20, 12 ayat, gitu ya, dia tak banyak. Waqila liqillatil mansukh fi, ada kata kerana tidak banyak ayat yang dimansuhkan dia. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kenapa kita mula daripada awal kan? Kita mula daripada juzuk yang ke-30. Patut kita mula di sini. Sebabnya di dalam juzuk yang terakhir Allah merupakan banyak surah-surah hiya awwalu ma khutibat al-bashariyah. Mana surah yang pertama turun di sana. Jadi beberapa kemudian dalam juzuk akhir ini, dan dia perbincangan juga qadaya al-wujud al-insani, isu kewujudan manusia. Kemudian dia pun pendek, biasanya orang panggil ayat lazim. Ramai di kalangan kita hafal, maka kita ambil peluang mulakan dengan juzuk yang ke-30. Bermula daripada zaman PKP yang pertama dulu, alhamdulillah, sehingga kita habiskan juzuk 30 saja sebanyak 52 siri dan penutupnya satu siri, 53. Alhamdulillah semuanya ada di dalam rakaman YouTube Halaqah Abu Anas ataupun di Facebook Dar Taibah. Alhamdulillah para jemaah sekalian, itulah program yang kita cuba laksanakan. Baik, kita pergi kepada nama surah tadi. Dinamakan surah sebab apa? Nama dia Al-Hujurat. Kerana bilik-bilik Nabi, bilik-bilik rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam surah ini, surah ni banyak cerita-cerita yang ajib, yang pelik. Maudhu' ataupun tajuk dia telah kita bincang dalam muqaddimah tadi. Sekali lagi ana ulang di sini, iaitulah yang pertama dia panggil tahzibul akhlak, nak membersih jiwa. Yang kedua tarsikhul fadail wal qiyam, nak menanam ke dalam jiwa orang Islam ini, iaitulah nilai-nilai kemuliaan, nilai-nilai kemanusiaan dan segala jenis nilai yang baik. Al-qiyam, segala nilai kebaikan itu ditanam dalam diri manusia. Bermula dengan akhlak kita dengan Allah, akhlak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak sama-sama orang Islam, akhlak dengan musuh-musuh Islam, kan? Dan juga menjelaskan prinsip al-musawah, persamaan hak manusia atas dunia, tidak ada yang lebih kecuali orang yang bertakwa. Maka ini yang disebut dengan nama surah Al-Hujurat, patutlah dinamakan dengan surah Al-Akhlaq wal Adab. Maka generasi pertama yang mendapat pendidikan ini, generasi yang hebat, yang telah dididik oleh Allah Azza wa Jalla, ya, mereka melalui wahyu, melalui adab-adab yang telah diajar, yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat yang pertama.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman. Tanda para pelajar. Takarrara al-khitab biwasfil iman khamsa marat di surah. Dalam ayat ini, dalam surah ini, Allah ulang 5 kali. Ya ayyuhalladzina amanu. Ada 5 kali ulang. Semua khitab ini kita dipanggil oleh Allah untuk berakhlak dan beradab dengan adab yang baik. Maka 5 kali an-nida biwasfi al-iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Tandalah. Fi hin, sekali dia panggil ya ayyuhan nas, warada marratan wahidah. Ada satu ayat ya ayyuhan nas, khitab dengan ya ayyuhan nas, hei manusia. Biasanya dalam surah Al-Madaniyah jarang digunakan ya ayyuhan nas. Biasa ya ayyuhan nas ni pada ayat Makki, sebab dia panggil manusia, hei manusia beriman. Tapi siapa di Madinah ramai orang sudah beriman, maka Allah gunakan ya ayyuhalladzina amanu. Baik. Allah Ta'ala mula dengan ayat ini dengan mana? Wahai orang yang beriman, jangan kamu memandai-mandai. Jangan duduk pandai-pandai melakukan sesuatu perkara sebelum mendapat hukum atau kebenaran dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan bertakwalah kepada kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat mendengar lagi amat mengetahui. Kata di para ulama tadabbur, dia kata apa? Jangan kamu memandai-mandai, la tuqaddimu, jangan nak cepat. Jangan gopoh. Tunggu arahan Allah, tunggu arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Jangan pergi buat kerja sendiri. Maka ulama kata maksud bitaqdim at-taqdim dengan mana isti'jal, tulis itu. Maksud dianya cepat, gopoh. Tak ada betul arahan lagi, kita dah cakap dulu. Kita dah beri cadangan-cadangan. Maka jangan kita kata itu cepat tu. Nak gopoh tu lagu tu. Allah tegur supaya kita jangan buat benda ni. Ada kata tanda tuan-tuan. Waqila, ada ulama menyebutkan bahawa ayat ini turun kepada golongan yang sembelih korban sebelum solat raya Idul Fitri. Tak boleh. Siapa dia sembelih korban sebelum tamat solat raya, maka korban dia tak jadi. Macam orang solat zuhur sebelum masuk waktu zuhur, gitu. Habis daging boleh makan? Boleh, halal. Tapi dia panggil lahmu, makan daging biasa, tidak daging korban. Pahala korban belum tak dapat. Boleh makan daging? Boleh. Ada mengatakan ayat ini larang kita gopoh, iaitulah orang yang berpuasa pada hari Syak. Hari 30 Syaban pergi puasa dah. Dia kata kita puasa awal lah, takut-takut hari ni 1 Ramadan dah. Maka Allah tegur, jangan gopoh, tunggu. Nabi kata sumu li ru'yatihi, kamu puasa bila tengok anak bulan, jangan duduk cepat. Ini fahaza numuzaj, ini di antara contoh-contoh lah yang disebut tentang orang cepat gopoh mendahului arahan Allah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi kewajipan ke atas orang mukmin jangan mendahului petunjuk Nabi ataupun membawa sesuatu yang Nabi kita tak bawa, walaupun dengan cara ihtiyat, berhati-hati. Jangan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la taqulu khilafal kitab was sunnah. Jangan kamu kata suatu benda yang menyalahi Quran dan menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti kita tertambah atau terkurang, dua-duanya salah. Dua-duanya salah berlaku. Kita kadang-kadang kita mendahului syariat, pergi buat benda-benda yang Nabi tak ajar.
Nabi tak suruh dalam bab ibadat kita, cara nak berzikir ke apa benda, jangan reka-reka. Kita boleh reka dalam bab kehidupan, tapi kita tak boleh reka dalam bab ibadat. Jangan buat rekaan. Wa fi qira'atin bi fathit ta' wa dal. Ada bacaan kata la taqaddamu. Dalam ayat ni la tuqaddimu. Dia kata la taqaddamu bermakna la taqaddam. Mesti jangan cepat. Jangan apa. Makna dia sama ya. Baik. Itu apa nama makna kita? Isti'jal, turun kepada orang yang sembelih sembelih kurban belum raya, berpuasa awal pada hari 30 Syaban, kan. Ada juga pandangan yang menyebut tentang ayat ini turun kepada suatu peristiwa yang berlaku di antara Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Inilah di antara peristiwa yang masyhur yang disebut tentang sebab nuzul ayat ni. Dia ada cerita mengatakan qadima rakbu bani Tamim ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari puak-puak rombongan daripada Bani Tamim mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Abu Bakar, Amir al-Qaqa' bin Ma'bad. Lantiklah menjadi ketua mereka dalam rombongan Bani Tamim ini orang yang bernama Qaqa' bin Ma'bad. Kata Sayyidina Umar, bal Amiril Aqra' bin Habis. Saya rasa kita lantik Aqra' bin Habis lah ketua dia. Nabi tak kata apa. Sayyidina Abu Bakar bagi cadangan Qaqa'. Sayyidina Umar bagi cadangan Aqra'. Bila berlaku khilaf, faqala Abu Bakrin ma aratta illa khilafi. Umar, mu ni saya suka sangat menyalahi pandangan aku. Aku cadang ni, mu cadang ni. Qala Umar ma aradtu khilaf. Bukan saya nak menyalahi pandangan awak, tapi ini pandangan saya. Fatamaraya hatta tafa'at aswatahuma. Maka dua orang ni duduk bercadang-cadang mari. Kata orang bertikan lidah sehingga terangkat suara. Kuat sikit suara. Fanazala fi zalik. Maka turun ayat Quran ini. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Orang beriman, mu jangan ada buat cadangan-cadangan kak. Jangan ada buat cadangan sendiri. Jangan ada buat pelantikan sendiri. Tunggu Allah Ta'ala dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang memberi keputusan. Maka bila tu ayat Quran ini, Allah Ta'ala larang para sahabat memberi cadangan sebelum Nabi minta cadangan. Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, dia Nabi. Dia ada wahyu, tapi dia didik umat dia dengan bermusyawarah. Banyak sekali musyawarah panggil masyur. Ada kes Nabi panggil. Abu Bakar, Umar ni tentu dah ahli syura. Nabi tanya, kenapa dia tak guna wahyu dia? Bila Nabi wafat, wahyu tidak ada nanti. Bila wahyu dah tak ada, bagaimana para sahabat nak handle kes? Maka Nabi ajar di awal lagi bermusyawarah. Nanti aku tak ada, wahyu tak ada, kamu musyawarah. Sebab tu Nabi ajar awal-awal lagi supaya bermusyawarah di zaman hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya manusia ni tahu kepentingan melakukan syura. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma ra'aitu ahadan qattu kana aktsara musyawaratan li ashabi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah kata, aku tak tengok orang yang paling banyak bermusyawarah dengan sahabatnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah musyawarah nak pergi perang Badar, musyawarah nak pergi perang Uhud, musyawarah nak gali parit. Masya-Allah, musyawarah je Nabi kita dengan para sahabat. Maka di akhir ni Allah Taala sebut apa dia? Sebut tentang adab wattaqullah innallaha samiun alim. Bertakwalah kepada Allah. Allah Ta'ala maha mendengar lagi amat mengetahui. Maka kalau orang mu dengar, mu tahu Allah Ta'ala mendengar, jangan duk angkat suara kamu tu. Jangan duk angkat suara kamu. Allahu Akbar. Ayat ini mendidik kita supaya beradab. Kemudian kita pergi pada ayat yang kedua. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum.
La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengangkat suara kamu, cakap kamu melebihi suara cakap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suaramu jangan lebih daripada suara Nabi. Dan janganlah kamu menyaringkan suara semasa menghadap cakap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana setengah kamu menyaringkan suaranya semasa menghadap cakap kepada setengah yang lain. Larangan yang demikian supaya amal-amal kamu tidak hapus pahalanya sedang kamu tidak menyedarinya. Allahu Akbar. Ini bahaya ni. Bahaya ni. Jadi boleh jadi ayat ini larangan kepada apa yang terjadi kepada Sayyidina Abu Bakar dengan Umar sebagaimana dalam kisah yang lepas. Jangan ulang lagi. Tak apalah, masa tu belum turun wahyu. Bila turun wahyu ni apa jadi? Tengok apa terjadi kepada dua sahabat besar ini. Maksudnya jangan angkat suara lebih daripada diperlukan. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat suara dia lebih daripada yang diperlukan. Maka ini ayat ini melarang kita daripada bertempik. Kalau benda boleh cakap biasa, cakap je. Kenapa kita nak laun-laun bertempik-tempik? Allahu Akbar. Jangan. Kecuali suara dia yang diperlukan. Seperti Allah Ta'ala ambil kita larang mengangkat suara dalam masjid, bertempik, melau dalam masjid, tak boleh. Kecuali siapa? Kecuali muazzin. Muazzin disuruh angkat suara dalam masjid. Allahu Akbar kan. Al-khatib, tok khatib kena angkat suara. Al-muallim, ustaz. Kita kalau sini, kalau bisi, tuan-tuan dan puan-puan, apa jadi agak? Tidur habis depan ni. Maka itu diperlukan, suara itu diperlu. Tapi hak tak perlu, jangan buat macam kedai kopi di dalam masjid. Jangan. Sama juga, nak pergi jumpa Nabi, jangan dia. Jangan bercakap dengan Nabi dengan suara yang yang kuat. Dan termasuk juga dalam larangan kasratul kalam bi hadratin Nabi. Banyak cakap duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa mengira waktu Nabi kita rehat, waktu Nabi kita nak beribadat, waktu Nabi kita dengan keluarga dia. Jangan. Ni kita ni tak kira ni pakai buah tak tahu kalu. Anak duk perhati tengoklah, ada beberapa orang dia suka mendahului orang-orang yang lebih pandai daripada dia. Kita duduk dalam majlis ramai-ramai. Ustaz ada, tuan guru kita ada, kita ada. Nah, bila orang mari tanya soalan, ustaz gini. Soalan. Belum ustaz jawab lagi dia jawab dah. Maaf lah. Maaf dulu. Maaf ya. Saya ni tak ada ilmu tapi jawab. Kalau awak tak ada ilmu diam. Bagi ustaz yang jawab. Itu dia panggil mendahului orang yang lebih pandai. Ini dia panggil hilang adab dan akhlak. Patut kita diam. Kecuali guru kita tu lepas dia bagi penerangan, dia tanya kita, saudara, ingat tak? Ada tak? Ialah kita ni spontan, payah juga kan. Kadang-kadang terlupa. Dia tanya murid dia pula. Jadi murid dia kata, Syekh, gini-gini. Betul. Anak terlupa tadi. Itu menarik. Ni, maaf saya tak ada ilmu, tapi jawab. Dah tak ada ilmu, diam. Ini dia panggil tidak beradab dalam majlis ilmu. Sama juga dalam majlis apa ni? Majlis ni WhatsApp ni, grup-grup WhatsApp. Kita masuk ustaz kita dalam ni atas dasar dia pembimbing. Bila orang tanya soalan, kita jawab dulu pada Tok Syekh. Ini juga tidak beradab. Duk sebar benda-benda yang tak sahih, tidak beradab. Macam-macam. Pasal itulah bila kita buat grup masjid ke grup majlis ilmu, kita kunci, tak ada orang lain boleh komen. Kalau ada soalan tanya peribadi. Kalau main komen-komen gini, habis. Kadang-kadang grup tanah kubur punya masuk gambar-gambar orang perempuan. Buat apa? Patut grup ni grup orang yang akan mati. Dia duduk masuk, duduk isi benda-benda yang tidak baik. Ini semua masalah. Baiklah, kita balik kepada kisah Sayyidina Abu Bakar. Wa kana as-sahabah radhiyallahu anhum yaqtasiruna 'ala al-qadri ad-daruri min as-saut. Sahabat-sahabat ni nak cakap dengan Nabi, cakap suara yang boleh dengar aja. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar pun sama juga. Bila turun ayat ini,
idza haddatsa an-nabiyya bi haditsin haddatsahu ka akhi sirar. Nabi Sayyidina Umar bila nak bercakap dengan Nabi, lepas tu ayat ni macam orang bisik je cakap, ya Rasulullah gini. Langsung tak akak suara. Tadi kenapa jadi? Dua tadi. Itu belum turun ayat lagi. Allah Ta'ala nak ajar kepada kita bahawa orang-orang yang baik, bila dia dapat maklumat, mereka tak akan langgar SOP percakapan depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak dengar dah suara Umar, tak dengar lagi dah depan Nabi, kecuali bisik dah. Allah itu wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd. Allah kata, mu jangan duduk angkat suara macam cakap sama-sama kamu, jangan. Cakap dengan Nabi buat macam cakap dengan orang kampung dia, la. Jangan cakap. Jadi Sayyidina Abu Bakar dengan Umar terus perlahankan suara, masya-Allah tabarakallah. Jangan panggil. Termasuk juga tanda. Termasuk dalam larangan ini juga panggil Nabi dengan nama dia. Pergi dekat rumah Nabi, ya Muhammad. Ini juga termasuk dalam al-jafa, termasuk dalam orang yang kasar, bersifat kasar, tidak ada adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, tak ada. Manusia ni, kita zaman kita ni, bila kita jumpa dengan guru, ustaz, kita panggil lah nama gelaran yang baik. Ustaz, guru, tuan guru, syekh, nama-nama. Ni kita cakap dengan ustaz, guru kita duk panggil awak. Awak nak ke apa awak? Panggil awak kau ustaz. Panggil pada tidak apa ustaz. Dah, syekh, ya muallim ni duk panggil awak. Awak nak ke apa? Nak ke buku apa contohnya? Jangan nak panggil awak gitu. Itu tidak baik. Maka Allah larang di sini juga, termasuk larangan panggil Nabi dengan nama dia. Panggil Muhammad, lah. Kita panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah, itu baru betul. Sebab apa? Siapa dia perangai macam ni? Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kalau buat perangai macam ni, mungkin amal-amal kamu, supaya amalan kamu tidak terhapus, sedangkan kamu tidak mengetahui, tak menyedari. Kalau kita topik daripada Nabi, boleh gugur amalan kita. Na'udzubillah. Kan? Ini bahaya sekali ni. Hubutul amal dengan mana? Zahabuhu, hilang di kita punya pahala kita tu. Baik. Ini sangat bahaya. Dalam ayat ini takhwif, menakutkan. Orang-orang yang melakukan amal-amal soleh takut gugur amalan dia, hilang pahala dia. Sebab apa? Tanpa kita sedari. Bila kita tak tahu, kita pergi buat benda, hilang kita punya pahala. Allahu Akbar. Dalam sebuah hadis, menarik ni hadis ni. Hadis dalam Bukhari, Muslim, daripada Abu Sa'id, Nabi kata, inna kullama yumbitur rabi'u yaqtulu habatan au yulimmu. Tak ni rumput-rumput yang tumbuh pada musim rabi' ni, musim bunga ni, boleh menyebabkan mati hayawan-hayawan ni kerana makan sampai pecah perut, kata orang. Sekok perut makan. Ataupun hampir membawa kepada mati. Illa akilatil khadir, kecuali hak mana makan mengikut keperluan saja. Menarik ni. Kata di para ulama di sini apa dia? Dia kata ada kalanya menyebabkan kematian itu tanpa disedari. Tanpa disedari, kita kena jaga. Ni cakap lebih-lebih ni, saya tak tahu, tapi cakap juga, bahaya ayat ni, kan? Tak tahu diam. Wa qad zakara al-Bukhari, kita bimbang takut kita tanpa sedar kita buat benda yang tak baik. Macam kita hari ni lah juga. Nak cinta Nabi, malam cinta Nabi. Dah. Orang apa pakat mari ramai nak cinta ke Nabi. Tapi program-program yang dianjurkan itu menyalahi sunnah Nabi. Jangan pergi. Di antara contohnya masuk dalam masjid bawa gendang besar, gerbang sampai tengah malam. Ini cinta Nabi. Kita kata cinta gendang.
duk main bergenda dalam masjid. Jangan buat. Habis, kalau nak bergenda kita buat kat rumah kita lah, majlis-majlis kahwin, kenduri, bolehlah buat, kan? Nak selawat, kita selawat je kan Nabi SAW. Jangan duk pelik-pelik. Kemudian lafak-lafak pula adanya ghulu, memuja macam pemujaan kepada Nabi, ataupun lafak dia jafa, panggil Nabi ya Muhammad lah. Jadi akhir sekali gugur amalan kita tanpa sedari, itu sangat berbahaya. Imam Bukhari bawa satu kisah, tanda pelajar-pelajar. Seorang sahabat nama dia Thabit bin Qais bin Syammas. Ini orang Thabit ni duduk di Madinah. Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu wa kana khatib Rasul bil Madinah. Dia ni khatib, ahli khutbah yang Nabi kita lantik di Madinah. Bayangkan bila ahli khutbah, ahli pidato, mesti suara dia kuat, ya, suara dia jahur. Kana jahuri saut, maknanya suara dia tu lantang. Cakap dulu bukan ada mikrofon, sekarang ni mikrofon ada. Kalau kita suara perlahan pun mikrofon tu belum sampaikan, kan? Bila turun ayat Quran ni, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi. Wahai orang beriman, jangan angkat suara kamu melebihi suara Nabi. Jalasa sabitum fi baitihi. Sabit dengan ayat ini, dia duduk di rumah dia menangis, tak keluar rumah. Wa qala ana min ahli nar. Dia kata aku ni ahli neraka dah. Sebab suara dia jahur, suara dia lantang, kuat, yang menyebabkan kalau dia bercakap kuat daripada suara Nabi. Dia bila tu ayat Quran ni, Sabit tak lalu makan, menangis dia kata dia ahli neraka. Wahtabasa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa hari dia tak pergi jumpa Nabi. Sedih, takut. Tengok, Nabi kita ni prihatin. Dia cari di mana sahabat dia bila tengok berapa hari tak nampak. Fasa'alan Nabiyyu Sa'd bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az. Faqala ya Aba Amr, ma sya'nu Thabit. Abu Amr itu gelaran kepada Sa'ad. Sa'ad, mana Thabit bin Qais? Aku tak tengok ni, mana? Ishtaka, adakah dia sakit? Kita kena belajar ni. Pemimpin-pemimpin, imam-imam, ketua masyarakat, kita kena perhati. Orang ni mana terlama tak mari masjid ni? Sakit. Pasal tu ahli masjid pun kena mari. Ni setengah orang ni mari di ujung, tak pernah bersalam. Ada setengah orang ni solat di sebuah masjid, mengaji dengan ustaz, tak pernah salam dengan ustaz, tak pernah perkenalkan nama. Ada juga. Berpuluh tahun di masjid, kalau mati tu ustaz pun duk mikir, hak mana mati? Orang kata ada di ujung tu sama tu. Duk nyandadin ni, tak tahu nama apa. Ni. Sebab kita sendiri tu tidak pergi, tidak mendekatkan diri, tak mesra, itu kan ada. Maka Nabi lah, dia tengok seorang-seorang sahabat dia. Mana Sabit? Qala Sa'dun innahu la jari wa ma alimtu lahu bisyakwa. Maaf Rasulullah, dia ni jiran saya tak dengar pun dia sakit. Kalau sakit saya pergi, saya lapor kepada Nabi. Ni tak dengar cerita. Qala fa'atahu Sa'dun. Tak apalah Rasulullah, saya pergi siasat. Saat balik, pergi rumah Sabit. Fadzakara lahu, dia kata Sabit, Rasulullah SAW tanya tentangmu. Dia kata mu sakit ke? Hilang banyak hari tak mari masjid. Faqala Sabit, unzilat hadhil ayah. Bagaimana aku tak desak sedih aku cerita? Mu tahu kan ayat ni turun, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Kemudian di akhir ayat, antah bata amalukum, gugur amalan aku ni ahli neraka dah. Amalan aku gugur sebab mu tahu kan aku ni suara kuat, bila bercakap mengatasi suara Nabi. Fa'ana min ahli nar, dia menangis, dia kata aku masuk neraka dah lah. Suara aku senantiasa kuat daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad lari balik ke Madinah semula. Fazakara Sa'dun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, berat kita. Sabit bin Qais tu takut, dia kata dia ahli neraka, suara dia kuat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini mangkap li Qais. Kalau tak jadi peristiwa ni, tak ada pula hadis ni, kan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, Sa'ad beritahu pada dia, bal huwa min ahlil jannah.
Sabit bin Qais bin Syammas ahli syurga, bukan ahli neraka. Allahu Akbar. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Kita kata itu kelebihan Allah Ta'ala Nabi kepada Sabit. Berlaku peristiwa ini, Nabi pula bagi syahadah ISO kepada dia, bal huwa min ahli jannah, dia ni ahli syurga, bukan ahli neraka. Allahu Akbar. Demikianlah kita lihat hati orang-orang yang beriman, hati orang-orang yang baik kan, mereka akan terasa ayat Quran ini turun kepada dia. Hati yang kerah apa kita ni, ayat Quran ini turun siapa? Yahudi, bukan kita. Ayat ni turun siapa? Quraisy di Mekah, bukan Melayu. Jadi tak kena belaka dia tu, lepas umur dia. Mungkin dia tak ada zaman Nabi kan, mana turun kepada dia. Allahu Akbar. Kemudian ayat yang ketiga, Allah Ta'ala puji balik apa yang berlaku pada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tadi. Allah Ta'ala puji balik. InsyaAllah kita akan sambung pujian ini dan juga peristiwa-peristiwa lain yang berlaku di sekitar rumah Nabi SAW itu di dalam siri yang akan datang insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.